Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ni saya ulang bila ada orang tanya tentang liquid cooler sebab saya nak anda ambil iktibar. Saya nak anda jadikan dia sebagai rujukan in case anda nak beli liquid cooler lah. Sebelum ni, saya ada pasang satu gaming PC kepada satu customer. Total PC dia tu lebih kurang dalam RM6,000 Malaysia. Tapi 2 minggu sahaja dia guna PC, liquid cooler dia tu bocor kena graphic card. Bam! Habis dia punya PC rosak. Dia punya graphic card memang tentu rosak. Kemudian dia punya processor, motherboard, power supply, semua jahanam. Total kerosakan lebih kurang dalam RM4,000 Malaysia. So, apa yang brand all-in-one liquid cooler tu buat? Itu yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, cerita ni berlaku masa PKP yang pertama. Customer tu actually kawan saya. Dia minta saya set up satu gaming PC untuk kerja katanya. Total dalam RM6,000 Malaysia. Saya tengok dia punya spesifikasi, saya tengok dia punya processor, saya tengok graphic card dan saya pairkan dengan liquid cooler iaitu ID Cooling Zoomflow 240. To be honest dengan anda, saya sangat menyukai liquid cooler dari ID Cooling sebab yang pertama design dia cantik. Kalau kita tengok dia punya RGB tu sangat-sangat smooth. Yang kedua, pump yang dia guna memang kuat. So, performance untuk liquid cooler dari ID Cooling saya garanti kepada anda sangat-sangat bagus lah. Tapi nak dijadikan cerita 2 minggu saja. Tak lama. 2 minggu dari PC tu siap setup. Lepas tu dia bawa balik. Dia guna liquid cooler tadi bocor. Air dari liquid cooler jatuh kena graphic card dan boom. Habis satu PC dia rosak. Dia punya processor rosak, motherboard dia rosak, graphic card dia memang confirm rosak lah. Lepas tu dia punya power supply yang boleh guna tak banyak, hanya RAM, SSD dan casing. Itu saja yang boleh guna. Masa tu saya cuak gila lah sebab takkan saya nak ganti. Saya kira-kira kerosakan ataupun total untuk processor, motherboard, graphic card dan juga PSU tadi kira-kira lebih kurang dalam RM4,500 Malaysia. Takkan saya nak ganti kan? Sebab kerosakan ni bukanlah saya yang buat rosak. Tapi liquid cooler tadi. Liquid cooler tu yang menyebabkan hardware lain rosak. So, saya contact ID Cooling Malaysia dan juga pengedar dia iaitu Suncycle. Mula-mula dia orang macam terkejut lah. Nah, ini adalah kes pertama yang menyebabkan hardware lain rosak kan. Tapi mereka tenang mereka layan kita orang dengan baik. Mereka minta gambar sebagai bukti. Lepas tu mereka minta kami hantar PC tu kepada dia orang. Lepas tu dia orang check satu persatu. And last sekali dia orang minta resit pembelian customer tu. Mereka kata mereka akan ganti jumlah kerosakan tu based on resit yang kami hantar tadi. Bila total kita katakan lebih kurang dalam RM4,500 Malaysia. So RM4,500 Malaysia masuk ke akaun Mona Lisa. Dekat sini kami ada 2 option. Sama ada kami ganti balik semua barang-barang customer tadi ataupun yang kedua kami offer refund kepada customer. Kiranya bukan refund terhadap benda yang rosak saja. Semua total sekali dengan monitor dan sebagainya itulah. Mungkin total lebih kurang dalam RM6,000 Malaysia. Saya personally doa supaya customer terima refund. Yes, memang ada kerugian dari segi RAM, dari segi SSD, monitor, yang mana semua produk ni boleh digunakan and kami mungkin terpaksa jual dengan harga yang lagi murah kan. Tapi itu masih menguntungkan compare dengan kami beli hardware baru bagi kepada customer. Sebab untuk ketika tu adalah PKP pertama, nak habis PKP pertama, harga processor okey lagi, power supply okey lagi, harga motherboard pun okey lagi. Tapi harga graphic card dalam masa 2 minggu saja dia punya kenaikan tu Masya Allah memang tak boleh fikir sangat. Kami kira-kira kan, walaupun dah tolak harga kos dan sebagainya, secara total kami akan rugi sebanyak RM600 Malaysia. So saya doa supaya customer ambil refund. Tapi no, customer dia kata dia nakkan PC sebab dia nak buat kerja. Tak ada rezeki. So kami rugi RM600 Malaysia. The point is macam ni bila kita nak beli liquid cooler guys,
kita tak boleh tengok kepada warranty produk tu sahaja. Saya yakin semua brand dia offer warranty kepada produk dia. Dia punya pump, dia punya everything lah. Untuk dia punya liquid cooler tu, ada yang offer kepada kita 1 tahun warranty, 3 tahun warranty, ada yang offer sampai 5 tahun warranty. Tapi masalah dia, adakah dia cover warranty untuk komponen-komponen lain yang rosak disebabkan liquid cooler mereka? So far saya tahu hanya 3 brand sahaja. Yang pertama ID Cooling, sebab case tadi lah. Case tadi saya handle secara personal. Memang saya yang keep in touch dengan pengedar ID Cooling dekat Malaysia. Saya yang deal dengan customer. Everything saya handle sendiri. So, saya tahu ID Cooling dia memang bagi servis yang tip top kepada kita. Yang kedua ialah Deepcool. Deepcool ni latest lah. Sebelum ni saya tanya diorang bagi tahu yang diorang tak cover benda-benda lain yang rosak disebabkan produk mereka. Tapi masa saya review produk terbaru mereka, tak silap saya LT520, saya tanya soalan yang sama. Mereka kata yang mereka ada insurans untuk cover komponen-komponen lain yang rosak disebabkan produk mereka. So, Deepcool boleh. Yang ketiga ialah Thermalright. Cuma Thermalright ni menarik. Dia menarik sebab dia bagi tahu kepada saya yang diorang lagi power dari ID Cooling. Kalau ID Cooling dia bayar balik total ikut resit tu kan. Tapi Thermalright dia kata dia akan follow latest price. Contoh masa customer beli RTX 3070 tu RM3,000 Malaysia. 2 minggu dia pakai, tiba-tiba rosak and harga RTX 3070 dia masa tu dia naik jadi RM4,000 Malaysia. Apa yang Thermalright buat ialah Thermalright akan ganti RM4,000 Malaysia. Kalau ID Cooling tadi dia ganti RM3,000 kan. Yang ni dia ganti RM4,000 Malaysia. Basically dia belah per kedai, kita tak akan rasa apa-apa kerugian seperti mana yang saya hadapi lah. So ini 3 brand liquid cooler yang saya berani recommend anda untuk beli. Yes, kita ada brand yang mahal macam Lianli, kita ada NZST, tapi yang ni saya tak pasti. Dia punya stand, dia punya polisi tu macam mana. Yang tentu 3 tadi, ID Cooling, Deepcool dan juga Thermalright, dia offer kepada kita sekali dengan insurance. Personally, saya tak berapa gemar dengan liquid cooler ni. Bukan disebabkan liquid, dia macam ni. Okay, kejap, saya skip kejap. Leakage, bocor untuk liquid cooler adalah satu benda yang common. Dia bukanlah satu benda yang dia macam liquid cooler kau bocor. Dia something like that. Dia bukan macam liquid cooler kau bocor. Kenapa bocor? Dia bukan something yang kita patut terkejut. Dia adalah satu benda yang common. Walaupun dia iklankan kepada kita dia pakai anti leakage teknologi dan sebagainya, possibility untuk liquid cooler rosak tu ada. Anda kena tanam benda ni dalam kepala anda. Anda tak boleh fikir macam aku beli liquid cooler yang harga RM2,000 Malaysia macam Asus ROG Eugene kan. Dia tak akan rosak. No. Liquid cooler dia ada possibility untuk bocor tu. So, anda kena tanamkan dalam mindset, dalam kepala anda, mindset yang macam tu. Okay. So, atas dasar tu, anda kena cari brand yang bukan sahaja offer kepada kita warranty terhadap produk dia, tapi satu insurance kepada komponen-komponen lain yang rosak disebabkan produk mereka. Itu yang pertama anda kena fikirlah. Okay. Yang kedua pula, personally, saya tak suka dengan liquid cooler ni. Bukan sebab leakage tadi. Bagi saya, leakage tu dia macam common lah kan. Dia common, kita kena fikir macam mana nak counter benda tadi. Tapi kenapa saya tak berapa suka dengan liquid cooler ni? Berdasarkan pengalaman saya duduk main dalam dunia PC dari 2014 lagi, setakat ni kalau brand tu dia bagi tahu yang warranty dia punya liquid cooler tu 3 tahun kan, biasanya lepas 3 tahun lebih-lebih sikit dia punya pump akan rosak. Ini ikut pemerhatian saya lah. Tak kisah apa-apa brand, kebanyakannya habis je warranty dia punya pump tu akan rosak. Bila pump rosak, of course air tak mengalir and dia tak mampu deliver job yang bagus kepada kita. Physically kita nampak dia okey, kita nampak tak ada leakage, kita nampak RGB dia menyala dengan baik, kipas dia berpusing dengan baik, tapi kita tak tahu rupa-rupanya pump di dalam liquid cooler tadi rosak. So bila kita main game PC, kita punya processor, kita punya graphic card, suhu dia jadi tinggi lah. That's why saya personally, saya tak berapa suka dengan liquid cooler. Kalau saya akan go for air cooler. Kalau anda nak air cooler budget, anda boleh beli macam Deepcool Gammix ataupun anda boleh beli ID Cooling. Mereka memang offer kepada kita satu air cooler budget. Josbo pun okey, ataupun Cooler Master. Cooler Master dulu murah juga harga dia, macam Hyper 212 masa mula-mula saya masuk ke dalam arena DIY ni kan, harga dia RM79. Tapi sekarang kalau anda cek, harga dia dah jadi RM129. The same model Hyper 212. Saya pun tak tahu apa yang Cooler Master buat, but harga dia naik lah. Kalau anda nak mahal sikit, maybe anda boleh beli Noctua, anda boleh beli Be Quiet, or even yang paling saya suka sebenarnya Thermalright Assassin. Yang tu memang performance sangat-sangat okey lah.
Saya memang suka satu CPU cooler yang heatsink dia besar gedabak. Saya suka. Dia nampak garang, nampak gah gitu. Tapi kita kena consider jugalah casing kita tu muat tak kita pakai CPU cooler yang besar-besar macam tu. Apa-apa pun saya memang tak suka dengan liquid cooler, but kalau anda minat, saya recommend anda beli ID Cooling tadi sebab performance dia okey, aesthetically pun cantik, and dia bagi insurance kepada kita untuk dia punya benda-benda lain. Latest yang saya check, yang saya sendiri review performance padu gila ialah Deepcool LT520 dan juga LT720. Yang tu memang mantap guys, seriously. Itu saja, saya harap video ni sedikit sebanyak membantu anda buat keputusan nak beli liquid cooler ke air cooler, nak beli liquid cooler ke air cooler. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jumpa lagi.